Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua pelajar saya. Pada hari ini cikgu akan mengajar bab 1 tajuk Indeks Matematik tingkatan 3. Okey, sebelum cikgu memberi penerangan dengan lebih lanjut, cikgu nak terangkan sikit apa itu indeks dan apa perkaitan indeks untuk tajuk ini. So bila indeks, kita merujuk kepada nombor indeks. Di mana nombor indeks dia ada dua komponen utama yang pelajar kena faham. Dia ada asas dan dia juga ada indeks. Indeks ini juga kita sebut sebagai kuasa. Sebagai kuasa. Contoh, kalau cikgu sebut ini, cikgu sebut A kuasa N. A kuasa N. So apa yang cikgu sebut sebagai kuasa itu ialah indeks. So pelajar kena faham konsep pertama ini. Kemudian untuk tajuk indeks ini cikgu dah bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah tata-tata indeks. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua ialah hukum indeks. Untuk bahagian yang pertama ini, apa yang pelajar kena tahu ialah yang pertama. Pelajar kena tahu, kena kenal pasti mana satu asas, mana satu indeks bagi suatu nombor yang diberikan. Cikgu besarkan sikit jadual ni, pelajar boleh nampak kat sini. Contoh yang pertama. Dengar cikgu sebut 3 kuasa 5. 3 kuasa 5. So asas dia adalah 3. Tadi cikgu sebut kuasa apa? Kuasa 5. So apa yang cikgu sebut sebagai kuasa itu adalah indeks. So kuasa dia adalah 5. Sama juga macam yang contoh kedua ni. Nombor dalam kurungan negatif 4 kuasa 3. So asas dia ialah negatif 4. Kuasa dia adalah 3. Ingat apa yang cikgu sebut sebagai kuasa itu adalah indeks. Kemudian yang kedua, pelajar kena tahu macam mana nak menjadikan suatu nombor tu dalam bentuk indeks ataupun pendarapan berulang. Cikgu bagi contoh kat sini, cikgu besarkan. Contoh contoh kat sini. Contoh A ni. Contoh A. 3 kuasa 5. So 3 kuasa 5 maksudnya 3 itu kita darab 5 kali. So 1, 2, 3, 4, 5. 3 kuasa 5. So yang cikgu darab banyak kali ni apa yang kita panggil sebagai apa? Kita panggil dia sebagai pendarapan berulang. So ini pelajar kena tahu. Kemahiran macam mana pelajar nak jadikan pendarapan berulang melalui nombor indeks yang diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila pelajar diberi pendarapan berulang dan pelajar kena tukar dalam bentuk indeks. Contoh C darab C darab C darab C. So berapa kali darab tu? 4 kali. 1, 2, 3, 4. So dalam bentuk indeks ialah C kuasa 4. So pelajar kena tahu macam mana nak jadikan dalam bentuk pendarapan berulang ataupun dalam bentuk indeks. Kemudian yang ketiga. Pelajar kena tahu menulis nombor dalam bentuk indeks menggunakan asas yang diberikan. Contohlah ni soalan dia. Tulis 32 dalam bentuk indeks menggunakan asas 2. So nombor 32 adalah nombor biasa. Pelajar kena jadikan dalam bentuk indeks menggunakan asas yang telah diberikan. So kita ada dua kaedah. Pelajar boleh pilih nak guna kaedah 1 ke kaedah 2. Kaedah 1 ialah pembahagian, kaedah 2 adalah pendarapan. Kalau pembahagian ni 32 kita bahagikan dengan 2. Kenapa dengan 2? Sebab dia asas 2. Dia nak asas 2. Kalau dia kata tukarkan kepada asas 4, bahagi dengan 4.
Kalau dia cakap tukar asas 5, bahagi dengan 5. Macam tu. So tengok asas apa yang dia nak. Okey. So 32 bahagi 2 sama dengan 16. 16 bahagi 2 sama dengan 8. 8 bahagi 2 sama dengan 4. 4 bahagi 2 sama dengan 2. 2 bahagi 2 sama dengan 1. So ada berapa kali pembahagian? 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu cikgu tulis kat sini N sama dengan 5. Sebab 5 kali pembahagian. Okay. So jawapan dia ialah 2 kuasa 5. Sebab apa? Asas 2. So dia ada 5 pembahagian. So kuasa 5. Indeks dia adalah 5. Okey, ataupun kaedah yang kedua, kaedah cuba-cuba darab. Okey, apa itu kaedah cuba-cuba darab? Contoh Okey, 2 darab 2 4 kan? Okey, tak dapat lagi. So darab lagi 2 sama dengan 8. Betul tak? 8 darab 2 sama dengan 16. Tak dapat lagi 32. Darab lagi 2. Baru dapat 32. Okey, maksudnya awak cuba darab dan darab dan darab sampai dapat 32 tu. So ada berapa kali darab? 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu dia 2 kuasa 5. Kaedah penerapan pun boleh. Tapi awak kena cubalah darab. Okey, kalau 2 darab 2, 4. Tak dapat lagi 32. Darab lagi 2. Darab lagi 2. Sampai dapat 32. Okey, so mudahlah. Okay, kemudian, yang keempat. Okey, yang keempat. Pelajar kena tahu nilai nombor tanpa guna kalkulator. Tak boleh punch kalkulator. Kena cari sendiri. Okey, kena cari sendiri. Contohlah kat sini slide ni dia okey, contoh kat sini. Okey, 2 kuasa 4. Okey, maksudnya 4 kali darab. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, so 2 darab 2 ialah 4. 2 darab 2 ialah 4. So 4 darab 4 sama dengan 16. So boleh darab macam itulah, step by step. Okey. Okey, untuk soalan B ni okey, tak nampak soalan B ni yang ini. Soalan B dia lah 0.4 kuasa 3. Okey, so bila dapat soalan perpuluhan ni, belajar dah mula give up. Alamak, macam mana nak buat ni? Sebab dia perpuluhan mesti kena punch calculator. Okey, no need belajar. Okey, sebenarnya kalau melibatkan perpuluhan ni, cara mudah untuk awak buat operasi penerapan ialah, okey, awak ambil nombor dia. Okey, 0.4 ni kita ada nombor 4. Ambil nombor 4. Okey, tak payah ambil perpuluhan tu. Ambil nombor 4. Okey, lepas tu kita darab 3 kali sebab dia kuasa 3. So, kita darab dah 3 kali ni. 4 darab 4 darab 4 dapat 64. Okey, lepas dapat 64, okey, dapat 64 ni. Okey, sebab dia darab 3 kan, 3 kali kan. So kena bahagi 3. 1, 2, 3. Okey. Sebab tu dapat 0.064. Nampak? Ni jalan kerja cikgu dah tunjuk dah ni. So simple je. Walaupun